Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Kiran Raj. Hari ini saya nak bercakap tentang filsafat kebangsaan, iaitu rukun negara. Prinsip ke-1, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, semua rakyat Malaysia harus mengakui bahawa Tuhan melebihi kuasa yang lain. Seseorang yang patut dan taat setia kepada ajaran agamanya mempunyai budi pekerti yang mulia serta sifat-sifat terpuji. Kepercayaan. Masyarakat di Malaysia turut dikenali sebagai masyarakat majmuk yang membawa maksud masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum seperti India, Cina, Melayu, Serani, Karazan, Bidayuh dan sebagainya. Masyarakat ini juga mempunyai kepercayaan atau agama masing-masing, antaranya Islam, Hindu, Kristian dan sebagainya. Ikhlas. Agama menjadi unsur penting dalam membentuk rohani sebuah masyarakat. Di dalam Perlembagaan Persekutuan telah ditetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Perkara 11 dan 12 Perlembagaan Persekutuan memberikan kebebasan kepada setiap penganut agama mengamalkan kepercayaan masing-masing. Mereka juga bebas mengurus institusi-institusi agama mereka. Namun, adalah menjadi penegasan bahawa sebarang bentuk ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan seperti fahaman komunis atau tidak akan mendapat tempat di negara. Kepentingan pembangunan dan pembentukan insan yang sempurna dalam adalah bermulanya dari pendidikan awal yang diterima sejak dari kecil untuk melahirkan rakyat yang rela berbakti serta berkorban ke arah mewujudkan perpaduan kaum dengan mengamalkan sikap toleransi, bekerja dan menghormati adalah menjadi matlamat penting bagi pembangunan sesebuah negara. Sikap ini membentuk ke arah pembentukan satu bangsa yang maju dan makmur. Dengan kata lain, pendidikan yang disampaikan hendaklah mampu membina serta menghidupkan kesedaran insan tentang hakikat ketuhanan dan kesediaan untuk mematuhinya. Usaha-usaha ke arah membentuk penerapan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan amat penting untuk melahirkan insan yang mempunyai keyakinan diri bahawa manusia dan alam tidak terjadi dengan sendiri tetapi ada penciptanya. Sikap keyakinan kepada Tuhan akan menjadikan jiwa manusia sebagai hamba yang taat serta patuh perintah. Keyakinan ini akan menguatkan kepercayaan bahawa hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan dan manusia digalakkan untuk mengkaji fenomena alam. Ini menjadikan insan itu lebih berfikiran terbuka dan dapat menghargai semua perbezaan sebagai asas membangunkan idea-idea dan fikiran. Manusia juga dituntut memikul amanah dan bertanggungjawab dalam mentadbir dan memakmurkan alam ini dengan baik. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Keshav Kumar dan saya akan menjelaskan prinsip rukun negara kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Berdasarkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-bawah Tuan Agong. Antara cara untuk menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara ialah menghormati lambang kebangsaan, menjunjung undang-undang, meraihkan hari kebangsaan dan akhirnya mengamalkan sikap toleransi dalam kehidupan seharian. Akhirnya, kepentingan rukun negara. Terdapat pelbagai kepentingan rukun negara. Antaranya, dapat mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Selain itu, memeliharakan satu cara hidup demokrasi. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan akhirnya membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Hafizah Ibn Hamzah. Hari ini saya ingin membincangkan tentang rukun negara iaitu keluhuran,
perlembagaan. Keluhuran perlembagaan bermaksud keluhuran perlembagaan menekankan setiap rakyat menghormati dan mematuhi perlembagaan. Setiap warga negara Malaysia seharusnya patuh akan perlembagaan supaya negara menjadi aman dan damai. Dalam konteks ini, tiada individu yang terkecuali daripada mematuhi perlembagaan. Seterusnya, kepentingan keluhuran perlembagaan. Antaranya adalah menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perlembagaan menentukan hak asasi rakyat seperti kebebasan bercakap, kebebasan beragama dan pemilikan harta. Perlembagaan dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa pemerintahan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Enoch Analaki Pangdaman. Hari ini saya akan membentangkan tentang prinsip keempat rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Maksud kedaulatan undang-undang ialah kedudukan undang-undang sesebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan masyarakat. Walaupun pemerintah atau seorang individu yang mempunyai hak dalam kerajaan, mereka perlu mengikut undang-undang, tidak mengira standard mereka. Kepentingan kedaulatan undang-undang adalah kedaulatan undang-undang penting untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman dan stabil serta melahirkan warga negara yang berdisiplin dan hidup dalam keadaan yang harmoni. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Leo IP. Hari ini saya akan membincangkan tentang prinsip kelima rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Pertama sekali, dalam masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia, kesopanan dan kesusilaan adalah penting untuk hubungan antara satu sama lain. Maksud kesopanan dan kesusilaan ialah dapat memelihara perilaku masyarakat dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai bumi. Seterusnya, kepentingan kesopanan dan kesusilaan ialah kita dapat membina masyarakat progresif. Ini demi mencapai kemajuan sejagat dan bersaing di peringkat global. Masyarakat perlu bersikap terbuka dan menaikkan perbezaan untuk berjaya. Dengan kepribadian yang utuh serta nilai-nilai prakriti yang baik, masyarakat pasti dapat menghasilkan kejayaan untuk negara. Itu saja daripada saya. Terima kasih.